Selamat sejahtera, nama saya Swakeshan, nomor metrik A187142. Di sini saya ingin membentangkan laporan projek bagi khusus LMCP 2522, Kepimpinan Abad ke-21. Wawasan saya adalah menjadi seorang penyelidik dalam bidang onkologi. Onkologi merupakan satu cabang perubatan yang berkaitan dengan pencegahan, diagnosis dan rawatan kanser. Saya ingin mengkaji herba ataupun bahan kimia yang dapat mencegah penyakit kanser lalu diaplikasikan dalam ubat-ubatan. Saya ingin bekerja dalam Pusat Penyelidikan Kanser Malaysia supaya saya dapat memberi sumbangan dalam bidang tersebut agar kualiti kesihatan awam meningkat di samping mengharumkan nama Malaysia. Dari segi SMART, aspek pertama spesifik ataupun khusus, saya berwawasan tinggi untuk menjadi seorang penyelidik onkologi. Bagi menjayakan wawasan ini, saya perlu melanjutkan pelajaran dalam sarjana onkologi klinikal. Saya juga perlu mempunyai sifat bertanggungjawab, bekerjasama dan toleransi bagi memudahkan pencapaian matlamat ini. Dalam aspek measurable, saya akan menyertai bengkel kemahiran seperti perkuturan sel ataupun pengasaian cytokine untuk mengukur tahap kemahiran saya. Selain itu, saya mempunyai kefahaman asas terhadap karsinogenesis melalui pembelajaran dan dapat mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Dalam aspek achievable, saya boleh belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan cemerlang dan dapat mengaplikasikan kemahiran dan teknik mamal dalam alam pekerjaan dan projek penyelidikan. Saya juga membaca jurnal ataupun artikel tentang onkologi bagi meningkatkan kefahaman saya. Dalam aspek relevan, saya mempunyai wawasan ini kerana kanser merupakan penyakit yang tidak dapat dicegah dengan sepenuhnya dan ia menyebabkan risiko kematian yang sangat tinggi. Oleh itu, wawasan ini dapat membantu proses pencarian rawatan kanser alternatif untuk menggantikan kemoterapi. Dalam aspek time-bound, wawasan saya boleh dicapai pada tahun 2028. Sebelum itu, saya akan menjalankan latihan industri dalam bidang perubatan onkologi supaya saya dapat memperolehi pengalaman di samping mempelajari teknik dan kemahiran tertentu. Berikut merupakan 5 sifat kepimpinan yang saya miliki dan boleh dipertingkatkan ke aras yang lebih tinggi. Sifat kepimpinan pertama yang saya miliki ialah sifat berpengetahuan luas. Saya bukan sahaja mempunyai pengetahuan tentang bidang sains dan teknologi, tetapi juga berpengetahuan dalam bidang bahasa, sukan dan sejarah. Saya akan mencari maklumat dan memahami perkara baru yang saya kenali, minati dan ingin diketahui. Saya membaca banyak artikel dan jurnal tentang kajian onkologi supaya menambahkan ilmu pengetahuan lalu diaplikasikan dalam pekerjaan kerana teori dan teknologi terkini kerap diperkenalkan dari semasa ke semasa. Selain itu, saya juga mahir dalam berbagai bahasa. Cara untuk mempertingkatkan lagi sifat ini ialah saya perlu bergaul rapat dan mengkongsikan ilmu dengan pakar individu yang memiliki pengetahuan yang berbeza dengan saya. Seterusnya, saya akan mengambil kursus atas talian ataupun latihan fizikal dalam bidang yang belum dikuasai. Saya juga perlu peka terhadap isu-isu global dan lokal daripada berbagai bidang supaya meluaskan pengetahuan saya. Leonardo da Vinci merupakan tokoh yang bersifat berpengetahuan luas. Walaupun beliau terkenal dengan karyanya Mona Lisa dan The Last Supper, beliau bukan sahaja mahir dalam seni lukisan tetapi juga menjalankan penyelidikan anatomi manusia serta mempunyai ilmu seni bina dan mekanika. Beliau menghasilkan lebih daripada 240 ilustrasi yang terperinci tentang tubuh manusia dari struktur otot hingga organ dalaman melalui diseksi. Selain itu, beliau juga menghasilkan reka bentuk helikopter yang konsepnya boleh diaplikasikan pada helikopter moden dan jabatan lengkung yang sangat kukuh. Berikut merupakan hasil karyanya. Saya mempunyai sifat kepimpinan inovatif dan sentiasa belajar. Saya sentiasa menjadi penyumbang idea dalam satu kumpulan ketika membuat perbincangan tentang tugasan kumpulan. Penyelidik amat memerlukan sifat ini kerana individu yang bersifat sebegini mampu mencari cara penyelesaian yang betul dan spesifik semasa menghadapi masalah terutamanya dalam kerja penyelidikan. Saya sanggup menanggung risiko sekiranya saya mencuba perkara baru. Contohnya, saya tidak mahir bermain bola keranjang dan tidak mengetahui sebarang peraturannya. Tetapi saya berani menyertai pertandingan tersebut walaupun mungkin mengalami kekalahan. Pada masa yang sama, saya boleh mempelajari teknik permainan dan peraturannya. Cara untuk mempertingkatkan lagi sifat ini ialah saya akan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai sumber, berbagai bidang, lalu diaplikasikan semasa menghadapi masalah ataupun menjana idea. Saya juga akan melihat kegagalan sebagai pengajaran semasa mencuba perkara yang baru. Saya akan menghadiri
khusus kemahiran pemikiran kreatif dan inovatif supaya saya dapat berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Elon Musk merupakan tokoh yang bersifat inovatif dan sentiasa belajar. Beliau menyumbangkan idea inovatif yang mendorong kemajuan teknologi dan penyelesaian masalah. Beliau merupakan pemilik Tesla dan SpaceX. Kendaraan elektrik dikemukakan oleh syarikat Tesla supaya mengurangkan kebergantungan kepada pembakaran bahan api fosil dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Manakala SpaceX lebih berfokus kepada teknologi angkasa. Beliau memberikan idea tentang roket dan kapal angkasa boleh digunakan semula untuk menangani masalah kos dan sampah angkasa. Idea ini berjaya dilaksanakan. Falcon 9 dan Starship diciptakan. Beliau merupakan pembelajar otodidakta, yaitu melakukan pembelajaran sendiri untuk meningkatkan inovasi di perusahaannya. Berikut merupakan hasil idea Elon Musk. Sifat kepimpinan berani juga telah saya miliki. Saya berani mengambil keputusan tanpa mengira kesan dan risikonya. Saya juga berani menghadapi kegagalan dan masalah lalu mencari cara penyelesaian bagi mengatasi kedua-duanya. Saya juga dapat mengenal pasti kelemahan saya dan berani menerima dan menghadapinya. Sebagai contoh, saya takut untuk membentang dan berkomunikasi dengan orang ramai. Walau bagaimanapun, saya berani menghadapi ketakutan ini dengan memegang sebatang pen dalam tangan lalu meningkatkan nada semasa berbuat demikian. Cara untuk mempertingkatkan lagi sifat ini ialah saya perlu sentiasa berfikir positif bagi meningkatkan keyakinan diri sendiri. Selain itu, saya akan bersiap sedia sebelum melakukan sebarang perkara untuk mengurangkan ketakutan. Saya juga akan melengkapkan diri sendiri dengan pelbagai kemahiran supaya lebih yakin dan berani mencuba perkara yang baru. Nelson Mandela merupakan tokoh yang bersifat berani. Beliau berani melibatkan diri dalam perjuangan melawan apartheid. Sistem apartheid merupakan strategi politik yang memisahkan penduduk kaum kulit putih dan kaum kulit hitam. Beliau berani memperjuangkan kesamarataan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Walaupun beliau sering ditindas dan akhir dipenjarakan, beliau tidak pernah berputus asa dan memegang prinsip sehingga mendatangkan perdamaian dan rekonsiliasi kepada negara Afrika Selatan. Saya mempunyai sifat kepimpinan integriti. Saya bersikap jujur dan bercakap benar tanpa mengira situasi ataupun akibat dengan tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan fakta benar dan tidak menyebarkan fakta palsu demi kebaikan diri sendiri. Sebagai seorang penyelidik, saya perlu menunaikan janji dan berpegang teguh kepada komitmen supaya tidak membongkarkan rahsia organisasi, institut dan hasil kajian sebelum kajian tersebut diterbitkan. Cara untuk mempertingkatkan lagi sifat ini ialah saya akan menetapkan dan memegang prinsip pribadi dengan tegas dalam semua aspek kehidupan. Saya akan berusaha menepati janji dan akan memberitahu serta memohon maaf daripada individu sekiranya janji tidak ditepati ataupun rahsia terbongkar. Selain itu, saya akan menjadi seorang yang sentiasa dipercayai orang lain. Hal ini kerana kepercayaan orang lain terhadap seseorang dapat meningkatkan integriti individu tersebut. Mother Teresa merupakan tokoh yang bersifat integriti. Beliau menghulurkan bantuan dengan penuh ikhlas melalui kerja kemanusiaan seperti penjagaan pesakit dan memberi pendidikan kepada anak-anak miskin tanpa mengharapkan balasan dan keuntungan. Selain itu, beliau memastikan semua sumber yang diterima itu digunakan dengan cara yang betul dan tidak menyalahgunakannya supaya pembaziran sumber tidak berlaku. Pada masa yang sama, golongan yang menghadapi kesusahan juga rasa dihargai dan dihormati. Saya juga mempunyai sifat kepimpinan berdepan dengan cabaran. Saya berani menghadapi cabaran terutamanya semasa menjalankan kerja penyelidikan dan membuat pembentangan untuk mencapai kejayaan. Sebagai contoh, setiap langkah kajian perlulah dilakukan dengan berhati-hati supaya kontaminasi bahan dapat dielakkan untuk mendapatkan hasil keputusan yang baik. Kegagalan dan ulangan kerja merupakan kebiasaan dalam proses penyelidikan. Saya berdepan dengan cabaran tersebut dan mencari alternatif lain untuk menangani cabaran tersebut agar hasil keputusan yang cantik dapat diperoleh. Cara untuk mempertingkatkan lagi sifat ini ialah saya akan meningkatkan kemahiran pengurusan stres seperti mempelajari teknik pernafasan yang betul agar dapat bertenang dan mengurangkan tekanan semasa menghadapi cabaran. Saya akan mengambil pengajaran daripada pengalaman lama agar dapat mengatasi cabaran tertentu. Selain itu, saya akan mengambil tindakan segera dan tidak bertangguh supaya rasa kebimbangan dan ketidakpastian dapat dikurangkan. Stephen Hawking merupakan tokoh yang bersifat berdepan dengan cabaran. Cabaran yang dihadapi oleh beliau ialah penyakit motor neuron ALS yang menyebabkan kelumpuhan fizikal beliau secara berperingkat. Walau bagaimanapun, beliau dapat mengatasi batasan fizikal lalu menjalankan
penyelidikan kosmologi dan berjaya memperkenalkan teori radiasi Hawking. Batasan fizikal ini tidak menghentikan usaha dan jasa beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada pelajar dan masyarakat dengan bantuan alat komunikasi yang boleh memilih huruf dan perkataan melalui penjejakan mata. Sekian, terima kasih.